Amerika adalah yang terhebat di dunia. Itulah yang saya percayai selama 15 tahun saya mengembara ke lebih 50 negara sebagai seorang pramugari untuk sebuah syarikat penerbangan Amerika. Tetapi pada suatu hari, saya rebah terduduk di lantai koridor sebuah hospital di Kuala Lumpur. Kaki saya terasa lemah longlai hanya kerana sehelai resit di tangan saya. Jantung anak perempuan saya yang berusia 8 tahun hampir berhenti berdegup. Jawapan yang saya terima dari hospital terbaik di New York begitu kejam. Senarai menunggu untuk pembedahan selama 2 tahun, dan hanya Tuhan yang tahu sama ada anak perempuan saya boleh bertahan selama itu. Dahulu, saya adalah seorang wanita yang amat yakin bahawa tiada tempat di dunia ini yang lebih baik daripada Amerika Syarikat. Tetapi, sebaris ayat daripada seorang doktor Malaysia telah meruntuhkan kepercayaan yang saya pegang selama 15 tahun, 3 hari. Puan, kita boleh lakukan pembedahan dalam masa 3 hari. 2 tahun berbanding 3 hari. 730 hari berbanding 702 jam. Jurang angka ini telah menentukan nasib seorang kanak-kanak. Mengenai kos pembedahan pula, saat saya melihat angka pada resit dari hospital di Kuala Lumpur itu, maruah dan kebanggaan yang saya kumpul selama 15 tahun luruh menjadi air mata. Pramugari yang dahulunya memandang dunia dari langit dan percaya dia tahu segalanya, mengapa dia kini menanggalkan uniform syarikat penerbangan Amerika? Dan di manakah anak perempuannya sedang berlari-lari sekarang? Hari ini, kami akan mendedahkan catatan 72 jam yang mengubah segalanya. Sila bersama kami sehingga akhir. Langganan dan tanda suka anda adalah semangat untuk kami terus berkarya. Selamat sejahtera. Nama saya Sophia Miller, berumur 35 tahun. Saya lahir dan dibesarkan di New York City dan telah bekerja sebagai pramugari untuk sebuah syarikat penerbangan Amerika selama 15 tahun. Saya telah melawat lebih 50 buah negara, bangunan pencakar langit di New York, gurun keemasan di Dubai, atau lampu neon di Tokyo, semuanya pernah saya saksikan. Tetapi setiap kali pesawat mendarat di lapangan terbang JFK, saya akan berfikir perkara yang sama. Amerika tetap yang terbaik. Adakah ini satu keangkuhan? Tidak. Saya percaya ia adalah kebenaran yang diakui semua. Amerika adalah negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Sistem penjagaan kesihatannya dianggap paling maju. Standar pendidikannya tidak perlu dipersoalkan lagi. Masyarakat yang bebas, jadual kereta api bawah tanah yang tepat, dan tahap keselamatan yang cemerlang. Saya selalu fikir, dilahirkan di negara ini sahaja sudah seperti memenangi hadiah utama dalam hidup. Saya pernah percaya bahawa Emma, anak perempuan saya, juga mendapat tua yang sama. Emma berumur 8 tahun, seorang gadis berambut perang dengan mata biru, imej klasik seorang kanak-kanak Amerika. Saya seorang ibu tunggal. Saya berpisah dengan ayah Emma ketika dia berusia 2 tahun. Punca perceraian kami tidak penting. Yang penting, selepas itu, saya membesarkan Emma seorang diri. Ia bukanlah mudah. Jadual penerbangan seorang pramugari tidak pernah menentu. Penerbangan subuh, penerbangan tengah malam, dan menyesuaikan diri dengan zon masa yang berbeza. Ibu saya sentiasa membantu. Seringkali Emma ke sekolah ketika saya sedang terbang di ruang udara London. Walaupun begitu, saya telah melakukan yang terbaik. Saya mahu memberikan yang terbaik untuk Emma. Oleh itu, saya menghantarnya ke sebuah sekolah antarabangsa di New York. Yuran tahunannya sekitar $40,000 AS atau kira-kira Rp180,000 Malaysia. Ia sangat mahal, tetapi saya mampu membayarnya kerana gaji seorang pramugari syarikat penerbangan Amerika agak lumayan, terutamanya dengan pengalaman 15 tahun. Emma seorang kanak-kanak yang ceria, disayangi rakan-rakan di sekolah dan prestasi akademiknya juga baik, terutamanya dalam subjek matematik. Gurunya pernah berkata, Emma mempunyai kebolehan berfikir secara logik yang cemerlang. Saya berfikir dalam hati, sudah tentu, dia kan anak saya. Tetapi, pada musim bunga tahun lalu, sesuatu yang tidak kena mula berlaku. Emma mula mudah letih. Sebaik sahaja pulang dari sekolah, dia akan terus berbaring di sofa. Pada mulanya, saya fikir mungkin kerana dia sedang dalam fasa tumbesaran. Semasa kecil, saya juga suka tidur. Tetapi keadaannya semakin teruk. Hanya dengan berlari sedikit semasa waktu pendidikan jasmani,
Dia akan tercungap-cungap, mukanya pucat lesi, dan bibirnya bertukar kebiruan. Suatu hari, saya menerima panggilan telepon daripada guru kelasnya, Puan Sofia. Hari ini Emma pengsan di taman permainan. Saya rasa Puan patut bawa dia ke hospital untuk pemeriksaan. Ketika itu, saya sedang dalam penerbangan dari London pulang ke New York. Sebaik sahaja mendengar berita itu melalui telepon di dalam pesawat, jantung saya seakan luruh. Sejurus pesawat mendarat, saya terus bergegas ke hospital. Keputusan ujian mengambil masa seminggu untuk keluar. Sistem perubatan Amerika mungkin tepat, tetapi prosedurnya rumit dan memakan masa. Sepanjang minggu itu, saya hampir tidak dapat tidur. Saya batalkan semua jadual penerbangan saya. Emma berkata dia tidak apa-apa, mungkin tiada apa yang serius. Tetapi saya mempunyai firasat buruk. Mungkin ini naluri seorang ibu. Doktor yang bertanggung jawab di Jabatan Kardiologi Pediatrik di Hospital New York Presbyterian ialah Profesor Miller. Nama keluarganya sama seperti saya, satu kebetulan yang saya rasakan seperti takdir. Profesor Miller menunjuk ke skrin monitor dan menerangkan dengan perlahan, Emma menghidap sejenis kecacatan jantung kongenital yang dipanggil tetralogy of Fallot dalam bentuk yang kompleks. Biasanya, keadaan ini dikesan sejurus selepas lahir, tetapi dalam kes Emma, simptomnya tidak begitu teruk, jadi ia tidak pernah dikesan sebelum ini. Saya tidak faham istilah perubatan, jadi saya bertanya, adakah ia serius, doktor? Profesor Miller terdiam seketika. Kesunyian itu adalah jawabannya. Dia memerlukan pembedahan. Ia adalah pembedahan untuk membetulkan kelainan pada jantungnya. Kadar kejayaannya agak tinggi, sekitar 95% ke atas. Saya menarik nafas lega. 95%, hampir 100%. Tetapi ayatnya yang seterusnya membuatkan saya hampir rebah. Tetapi, buat masa ini, senarai menunggu untuk pembedahan jantung pediatrik di hospital kami agak panjang. Kes Emma tidak dianggap sebagai kecemasan, jadi dia perlu dimasukkan ke dalam senarai menunggu biasa. Jangkaan tempoh menunggu adalah sekitar 18 hingga 24 bulan. 18 hingga 24 bulan? 1,5 hingga 2 tahun? Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Amerika, negara yang paling sempurna ini akan membiarkan seorang kanak-kanak berusia 8 tahun menunggu pembedahan jantung selama 2 tahun? Profesor Miller kelihatan kesal. Beliau berkata, sistem penjagaan kesihatan Amerika memang hebat. Tetapi kerana semua orang mahu mengakses perkhidmatan perubatan terbaik di bawah pelan insurans mereka, tempoh menunggu menjadi lebih lama. Tambahan pula, terdapat kekurangan pakar bedah jantung pediatrik dalam rangkaian insurans, dan peruntukan bilik bedah perlu mengikut giliran. Saya bertanya, sepanjang 2 tahun itu, adakah Emma akan baik-baik saja? Profesor Miller menjawab, jika dia menjalani kehidupan dengan berhati-hati, selalunya tiada masalah. Tetapi dia perlu mengelakkan senaman berat dan perlu datang untuk pemeriksaan berkala. Jika keadaannya merosot secara tiba-tiba, barulah dia akan dinaikkan ke dalam senarai pesakit kecemasan. Merosot secara tiba-tiba. Saya faham maksud perkataan itu. Ia bermakna perlu menunggu sehingga keadaannya menjadi kritikal dan mengancam nyawa sebelum dia boleh dibedah lebih awal. Sistem penjagaan kesihatan jenis apa ini? Saya pulang ke rumah dan menangis sepanjang malam. Emma sudah tidur. Saya memandang wajahnya yang lena dan berfikir, bolehkah anak ini bertahan selama 2 tahun? Tidak boleh berlari-lari di sekolah, tidak boleh bermain dengan rakan-rakan. Semasa pendidikan jasmani, perlu hidup dengan berwaspada sepanjang masa. Saya pernah percaya pada sistem Amerika. Tidak, lebih tepat lagi, saya taksub secara membuta tuli. Amerika adalah negara dengan perbelanjaan penjagaan kesihatan per kapita tertinggi di dunia. Premium insurans kesihatan yang saya bayar setiap bulan sahaja melebihi $500 atau kira-kira Rp2,300. Membayar premium semahal ini, tetapi anak perempuan saya terpaksa menunggu pembedahan selama 2 tahun, saya cuba mencari jalan lain. Pergi ke Kanada, atau England, atau Jerman. Saya mencari maklumat di internet, menghantar email ke pelbagai hospital, dan membuat panggilan telefon. Jawapannya lebih kurang sama. Pesakit antarabangsa mungkin perlu menunggu lebih lama daripada warga negara, dan kosnya sangat tinggi kerana insurans tidak boleh digunakan.
Hospital University Munich di Jerman memaklumkan tempoh menunggu selama 14 bulan dengan kos kira-kira 150.000 euro atau lebih 750.000 ringgit. Bagaimana pula dengan hospital lain di Amerika? Saya mencari maklumat tentang Hospital Kanak-Kanak Boston, Hospital Kanak-Kanak Philadelphia. Tempoh menunggu di sana lebih pendek, sekitar 2,3 bulan. Tetapi masalahnya ialah kos. Anggaran kos pembedahan adalah antara 250.000 hingga 400.000 dolar atau sekitar 1,1 juta hingga 1,8 juta ringgit. Walaupun saya telah bekerja keras selama 15 tahun, saya tidak mempunyai wang sebanyak itu. Akhirnya, saya terpaksa menerima hakikat. Tiada pilihan lain selain menunggu selama 2 tahun di Amerika. Saya tidak menerangkan butirannya kepada Emma, hanya memberitahunya bahawa jantungnya tidak begitu kuat, perlu makan ubat, dan perlu berhenti bersukan semasa waktu pendidikan jasmani. Emma mengangguk. "Ma, Emma akan sembuh, kan?" Saya menjawab, "Sudah tentu, sayang, mesti sembuh. Ma akan uruskan semuanya. Itu adalah satu pembohongan. Saya tidak boleh uruskan apa-apa. Saya telah mengembara ke lebih 50 negara. Tetapi tidak dapat mencari cara untuk merawat satu-satunya jantung anak perempuan saya. Amerika, yang saya pernah percaya sebagai yang terhebat di dunia, tidak dapat membantu anak saya. Bulan-bulan berlalu. Saya mengurangkan jadual penerbangan kerana mahu meluangkan lebih banyak masa bersama Emma. Saya terangkan situasi saya kepada syarikat dan mereka faham. Walaupun gaji saya berkurangan, saya tidak peduli. Emma nampaknya mula menyesuaikan diri. Dia sudah terbiasa duduk di bangku melihat rakan-rakannya berlari semasa waktu pendidikan jasmani dan makan ubat yang doktor berikan secara konsisten. Tetapi saya tahu, pada waktu malam, kadang-kadang Emma menangis secara senyap. Kenapa Emma, seorang saja yang tak boleh berlari? Mak? Kemudian, pada suatu hari, ada pengumuman dari sekolah. Sekolah Antarabangsa New York telah menjalin kerjasama sebagai sekolah angkat dengan sebuah sekolah antarabangsa di Kuala Lumpur, Malaysia. Akan ada program pertukaran pelajar ke Malaysia selama 2 minggu semasa cuti musim panas. Mereka yang berminat boleh memohon. Pada mulanya, saya tidak berminat langsung. Malaysia, sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang negara itu. Saya hanya tahu makanannya terkenal, dan ia mempunyai menara berkembar yang ikonik. Saya pernah transit di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur beberapa kali, tetapi tidak pernah masuk ke negaranya. Ia hanyalah tempat persinggahan. Tetapi mata Emma bersinar apabila melihat pengumuman itu. "Mak, Emma nak pergi Malaysia." "Kenapa pula?" saya bertanya. Emma menjawab, "Kawan sekelas Emma, Aina, berasal dari Malaysia." Aina kata, "Makanan Malaysia sangat sedap dan ada menara Petronas yang tinggi." Emma nak tengok. Saya tersenyum. "Menara Petronas? Mak tak pastilah." Emma terus merayu. "Mak, tolonglah. Emma betul-betul nak pergi. Tak dapat berlari masa PJK pun tak apa. Emma cuma nak pergi Malaysia, nak makan makanan sedap." Saya teragak-agak dengan keadaan kesihatan Emma. Bolehkah dia melakukan perjalanan ke luar negara? Saya cuba bertanya kepada Profesor Miller. Beliau berkata perjalanan dengan kapal terbang tiada masalah, tetapi perlu mengelakkan aktiviti berat dan makan ubat tepat pada masanya. Untuk langkah berjaga-jaga, saya patut mencari maklumat hubungan hospital tempatan terlebih dahulu. Saya membuat keputusan. Baiklah, kita pergi. Memandangkan Emma sangat menginginkannya, dan sejujurnya, saya juga mahu menukar suasana. Duduk di rumah dan risau tentang Emma setiap hari membuatkan saya mula berasa tertekan. Saya menghubungi pihak sekolah. Mereka berkata ibu bapa boleh ikut serta. Status saya sebagai pramugari dengan pengalaman perjalanan antarabangsa yang luas menjadi satu kelebihan. Jadi, saya dan Emma menempah tiket penerbangan ke Kuala Lumpur. Pada masa itu, saya tidak tahu bahawa penerbangan itu akan mengubah hidup kami selamanya. Di dalam pesawat menuju ke Kuala Lumpur, saya memandang keluar tingkap. Matahari sedang terbenam di ufuk, di atas hamparan awan. Pemandangan yang telah saya lihat beratus-ratus kali sepanjang 15 tahun. Tetapi pada hari itu, ia kelihatan luar biasa indahnya. Emma duduk di sebelah saya, sedang melihat aplikasi belajar bahasa Melayu asas di tabletnya. "Selamat pagi. Terima kasih. Sedap."
Walaupun sebutannya belum fasih, usahanya sangat komel. Penerbangan ini adalah salah satu daripada beberapa kali saya melakukan perjalanan sebagai penumpang. Biasanya, saya akan berdiri di lorong, menghidangkan minuman, memeriksa tali pinggang keledar, dan memastikan kabin teratur semasa berlepas dan mendarat. Tetapi kali ini, saya duduk di kerusi penumpang, menunggu makanan dihidangkan. Ia satu perasaan yang aneh, seperti berehat di langit untuk kali pertama dalam 15 tahun. Emma bertanya, "Mark, berapa lama penerbangan ke Kuala Lumpur?" "Kira-kira 18 jam, sayang. Kita berlepas petang, sampai di sana pagi esok." Emma mengangguk dan kembali menumpukan perhatian pada tabletnya. Saya memandang anak perempuan saya dan berfikir, semoga perjalanan ini menjadi kenangan indah untuk Emma. Dalam tempoh 2 tahun, menunggu pembedahan yang sukar, sekurang-kurangnya biarlah 2 minggu ini dipenuhi dengan kegembiraan, makanan dihidangkan. Ada pilihan ayam atau pasta. Saya memilih ayam, Emma memilih pasta. Emma makan sesudu pasta dan mengerutkan dahi. "Tak sedaplah, Mak," saya ketawa. "Ya, sayang. Makanan dalam kapal terbang memang macam ni." Pada ketika itu, seorang lelaki berjalan di lorong. Dia kelihatan berusia dalam lingkungan 60 konan, nampaknya orang Malaysia. Dia memakai sut dan mempunyai tag nama sebuah hospital tergantung di lehernya. Saya menjeling sekilas dan membaca tulisan pada tag itu. Ia tertulis dalam bahasa Inggris, Institut Jantung Negara, Jabatan Pembedahan Kardiologi Pediatrik. Jantung saya berdegup kencang. Jabatan Pembedahan Kardiologi Pediatrik. Saya tanpa sedar terus memandang lelaki itu. Dia mungkin perasan pandangan saya lalu menoleh. Mata kami bertemu. Saya cepat-cepat menunduk, berasa tidak sopan. Tetapi lelaki itu yang menegur dahulu dalam bahasa Inggris, "Puan pramugari American Airlines, ya?" Saya terkejut. "Bagaimana Tuan tahu?" Lelaki itu tersenyum. "Saya nampak tag syarikat penerbangan pada beg tangan Puan. Saya juga baru pulang dari satu persidangan perubatan di New York." "Oh, begitu," balas saya. Saya rasa seperti ada sesuatu yang mendorong saya. Ini satu kebetulan yang seolah-olah telah ditakdirkan. Seorang pakar bedah jantung pediatrik duduk di sebelah saya. Lelaki itu menghulurkan kad perniagaannya. Tertulis, Dato Dr. Ismail bin Rahman, Institut Jantung Negara, Profesor, Jabatan Pembedahan Kardiologi Pediatrik. "Persidangan?" saya bertanya. "Ya. Persidangan Persatuan Kardiologi Pediatrik Eropah diadakan di New York. Saya pergi membentangkan kertas kerja di sana. Pada saat itu, saya membuat keputusan. Saya mesti bertanya kepadanya. Ini adalah takdir. Maaf jika saya mengganggu. Boleh saya bertanya sesuatu?" Dato Dr. Ismail mengangguk. Saya pun bercakap dengan berhati-hati, anak perempuan saya ada masalah jantung. Doktor kata dia menghidap kecacatan jantung kongenital, tetralogy of Fallot dalam bentuk kompleks. Riak wajah Dato Dr. Ismail bertukar serius. "Oh, begitu. Sudah berapa lama didiagnosis?" "Kira-kira 6 bulan lalu. Diagnosis dibuat di Hospital Presbyterian New York. Dan sudah ada tarikh untuk pembedahan." Saya mengeluh. "Itulah masalahnya, Doktor. Senarai menunggu sangat panjang. Kami perlu menunggu 18 hingga 24 bulan. Mata Dato Dr. Ismail terbeliak. 24 bulan, ya. Sistem kesihatan di Amerika, walaupun canggih, senarai menunggunya sangat lama. Mereka kata kekurangan pakar bedah pediatrik dalam rangkaian insurans." Dato Dr. Ismail berfikir sejenak, kemudian berkata, "Saya tidak boleh komen banyak tanpa mengetahui butiran diagnosis yang tepat. Tetapi di Malaysia, tempoh menunggu tidaklah selama itu." Telinga saya terus menangkap kata-katanya. "Berapa lama? Bergantung pada kes. Tetapi secara amnya, antara 2 minggu hingga sebulan. Jika kes kecemasan, mungkin lebih cepat." 2 minggu hingga sebulan? Saya hampir tidak percaya. Di Amerika menunggu 24 bulan, tetapi di Malaysia hanya sebulan? Sejujurnya, saya separuh percaya separuh tidak. Adakah standar perubatan Malaysia setinggi itu? Lebih tinggi daripada Amerika? Saya telah mengembara ke lebih 50 negara, tetapi tidak pernah melihat mana-mana negara yang mempunyai sistem penjagaan kesihatan yang lebih baik daripada Amerika. Dato Dr. Ismail mungkin dapat membaca riak wajah saya. Dia tersenyum dan berkata,
Saya faham keraguan Puan. Setiap kali saya ke persidangan antarabangsa dan bercakap tentang sistem kesihatan Malaysia, ramai yang memberikan reaksi yang sama. Tetapi ia adalah benar. Malaysia mempunyai salah satu akses terbaik kepada perkhidmatan perubatan di dunia. Kami mempunyai sistem penjagaan kesihatan yang baik yang menjadikan tempoh menunggu lebih singkat dan kosnya berpatutan. Kosnya juga berpatutan? Ya. Untuk pembedahan jantung pediatrik di Malaysia, kosnya bergantung pada kes, tetapi biasanya sekitar RM200,000 hingga RM400,000. Bagi warga asing tanpa insurans, mungkin lebih tinggi sedikit, tetapi masih jauh lebih murah berbanding di Amerika atau Eropah. Saya mula keliru. Di Amerika, anggaran kosnya $250,000 atau sekitar RM1.1 juta. Tetapi di Malaysia hanya sekitar RM400,000. Kenapa di Malaysia jauh lebih murah? Adakah standar rawatannya lebih rendah? Data Dr. Ismail ketawa kecil. Tidak sama sekali. Standar rawatan kami bertaraf dunia. Menurut statistik Pertubuhan Kesihatan Sedunia, infrastruktur perubatan, jumlah tenaga kerja, dan teknologi perubatan Malaysia berada pada tahap yang tinggi. Sebab kosnya lebih rendah adalah kerana perbezaan sistem. Malaysia giat mempromosikan pelancongan perubatan, dan banyak hospital swasta bersaing hebat dari segi perkhidmatan dan harga, menjadikan kosnya lebih munasabah berbanding hospital yang berorientasikan keuntungan di Amerika. Saya keliru. Kepercayaan yang saya pegang selama 15 tahun mula goyah. Saya pernah percaya Amerika adalah yang terbaik, sistem kesihatan Amerika adalah yang terhebat di dunia. Tetapi adakah Malaysia lebih baik? Dato Dr. Ismail berkata dengan berhati-hati, saya tidak boleh memberikan nasihat lanjut kerana saya belum memeriksa pesakit sendiri. Tetapi jika Puan sudah berada di Malaysia, apa kata datang untuk dapatkan konsultasi? Bukan hanya di hospital saya, di Kuala Lumpur, ada banyak lagi pusat jantung pediatrik yang hebat seperti Pusat Perubatan Prince Court atau Hospital Gleneagles. Semuanya bertaraf dunia. Saya mengangguk. Terima kasih. Saya akan pertimbangkan. Sejujurnya, pada masa itu, saya belum memikirkannya secara serius. Saya fikir dia hanyalah seorang doktor yang saya temui secara kebetulan dan sedang memuji negaranya sendiri, sama seperti saya yang percaya Amerika adalah yang terbaik. Pesawat mendarat di Kelia pada jam 9 pagi. Cuaca bulan Julai di Malaysia panas dan lembap, sangat berbeza dengan musim panas yang nyaman di New York. Sebuah bas sekolah menunggu kami di lapangan terbang. Pelajar dan ibu bapa dari sekolah antarabangsa New York menaiki bas bersama-sama. Emma memandang keluar tingkap dengan teruja. Papan tanda dalam bahasa Melayu, bangunan-bangunan tinggi, jalan raya yang lebar, pemandangan yang sangat berbeza dari New York. Apabila bas memasuki pusat bandar Kuala Lumpur, saya mula berasa terkejut. Ia lebih bersih dan moden daripada yang saya sangkakan. Sejujurnya, saya pernah fikir Malaysia adalah sebuah negara yang agak kurang membangun, sebuah negara membangun di Asia. Sudah tentu saya tahu ada syarikat besar seperti Petronas atau Sime Darby, tetapi saya fikir ia tidak dapat dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika atau Jerman. Tetapi Kuala Lumpur jauh berbeza dari jangkaan saya. Bangunan pencakar langit tersegam indah, jalan raya bersih, dan sistem pengangkutan awamnya nampak lebih efisien daripada di New York. Setiap stesen, MRT dan LRT mempunyai eskalator dan lift, ada wifi percuma, dan tandasnya bersih. Tempat penginapan kami adalah sebuah hotel di kawasan Mont Kiara yang ditempah oleh pihak sekolah. Selepas mendaftar masuk, Emma menjerit, "Mak, cantiknya tempat ni, bilik hotel itu luas dan bersih." Di luar tingkap, terbentang pemandangan bandaraya Kuala Lumpur. Emma melompat dan berguling-guling di atas katil, kemudian tiba-tiba dia berhenti. "Mak, Emma rasa penat." Saya mula risau. Walaupun saya fikir ia disebabkan oleh perjalanan yang panjang, kesihatan Emma sentiasa menjadi kebimbangan utama saya. "Kalau macam tu, rehat dulu ya. Hari ini tiada program." Emma terus terlelap. Saya memandang keluar tingkap. Kata-kata Dato Dr. Ismail masih terngiang-ngiang di kepala saya. Di Malaysia, pembedahan boleh dibuat dalam 2 minggu hingga sebulan. Adakah ia benar? Jika benar, saya menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Dia mungkin melebih-lebihkan. Mana mungkin Malaysia lebih baik daripada Amerika?
Mustahil. Walaupun begitu, saya tidak membuang kad perniagaannya. Saya menyimpannya di dalam dompet sebagai langkah berjaga-jaga. Pada masa itu, saya tidak pernah terfikir bahawa kad itu akan menjadi talian hayat untuk Emma. Keesokan paginya, program pertukaran bermula. Saya dan Emma melawat sebuah sekolah antarabangsa di Kuala Lumpur, terletak di kawasan Mont Kiara. Ia sebuah sekolah yang agak besar. Kesan pertama saya, sejak melangkah masuk ke pintu pagar, sudah berbeza. Kebanyakan sekolah di Amerika adalah bangunan lama dengan suasana klasik, tetapi sekolah ini moden dan bersih. Dinding luarnya berkaca, padangnya luas, dan peralatannya moden. Mata Emma bersinar. "Mak, cantiknya sekolah ni." Guru yang membawa kami melawat bernama Cikgu Sarah, seorang wanita berusia pertengahan 30-an yang fasih berbahasa Inggris. "Selamat datang semua. Hari ini, Anda akan merasai pengalaman di sekolah kami. Anda akan melawat kelas dan makan tengah hari bersama kami." Mendengar perkataan makan tengah hari, telinga Emma terus tajam, mungkin teringat apa yang Aina ceritakan. Sesi pagi adalah lawatan ke kelas. Kami masuk ke kelas darjah 3 sama seperti Emma. Kanak-kanak Malaysia memandang kami dengan rasa ingin tahu. Guru memperkenalkan kami dalam bahasa Inggeris. "Hari ini kita ada kawan-kawan baru dari Amerika yang akan belajar bersama kita untuk 1 hari." Kanak-kanak melambai tangan. Emma tersenyum malu dan membalas lambaian. Kandungan pengajaran, sejujurnya, tidak banyak berbeza dari Amerika. Saya melihat kelas matematik dan bahasa Inggeris, standardnya setanding. Tetapi ada satu perkara yang mengejutkan. Sikap para pelajar. Mereka sangat fokus. Pelajar Amerika juga boleh dikatakan fokus, tetapi pelajar Malaysia nampaknya lebih tekun. Mereka seolah-olah tidak mahu terlepas walau sepatah kata pun dari guru mereka. Kemudian, tibalah waktu makan tengah hari. Kami berjalan ke kafeteria. Saya tidak menjangkakan apa-apa yang hebat. Makanan sekolah, apa sangatlah yang istimewa. Makanan di sekolah antarabangsa di New York pun sudah dikira baik, menggunakan bahan organik, ada pakar pemakanan yang merancang menu, dan ada pilihan vegetarian. Sudah tentu, ia tidak percuma. Harga setiap hidangan sekitar $15 atau kira-kira RM70. Apabila melangkah masuk ke kafeteria, perkara pertama yang saya lihat adalah saiznya yang besar. Ruangnya luas, boleh memuatkan ratusan orang. Meja-meja bersih tersusun rapi. Kemudian, apabila saya berjalan ke kaunter makanan, saya tergamam. Ini betul-betul makanan sekolah? Di kaunter, pelbagai jenis makanan tersusun. Ada nasi putih, sup, dan 4,5 jenis lauk. Ada hidangan yang kelihatan seperti nasi ayam, sayur campur, dan telur dadar, serta buah-buahan segar yang berwarna-warni. Kelihatan sangat menyelerakan, seperti makanan di restoran. Emma berbisik, "Mak, ini betul ke makanan sekolah?" "Ya, agaknya," jawab saya. Kami beratur untuk mengambil makanan. Bukan layan diri, tetapi ada makcik-makcik kaki tangan yang mencedokkan lauk dalam kuantiti yang sesuai. Dia juga bertanya sama ada, "Kami mahu nasi banyak atau sedikit?" Saya meminta kuantiti biasa. Nasi diletakkan di dalam dulang, diikuti dengan lauk pauk satu persatu, dan akhir sekali sup. Dulang kami penuh dengan makanan yang lazat. Kami mencari tempat duduk dan mula makan. Saya terkejut sejak suapan pertama. Ia sangat sedap, betul-betul sedap. Nasi ayamnya wangi dan lembut, supnya berperisa, sayurnya rangup. Emma mencuba dan berkata ia juga sedap. "Mak, lagi sedap dari makanan sekolah di New York." Saya terpaksa mengaku. Sejujurnya, jika dinilai dari segi rasa sahaja, makanan di sini jauh lebih baik daripada makan tengah hari di sekolah New York. Dan yang lebih mengejutkan ialah harganya. Saya bertanya kepada Cikgu Sarah, "Adakah pelajar perlu bayar untuk makan tengah hari ini?" Cikgu Sarah tersenyum dan menjawab, "Tidak. Ia termasuk dalam yuran sekolah." "Termasuk dalam yuran sekolah?" "Di New York, kami perlu membayar hampir $20 untuk setiap hidangan, tetapi di sini ia termasuk dalam yuran dan makanannya pelbagai serta lazat pula tu." Cikgu Sarah menjelaskan lagi, makan tengah hari di sekolah-sekolah di Malaysia biasanya dirancang oleh pakar pemakanan setiap hari. Kami memasaknya segar di dapur sekolah sendiri, bukan dipesan dari luar. Kami gunakan bahan-bahan segar setiap pagi. Saya melihat sekeliling. Kanak-kanak Malaysia sedang makan dengan selesa, seolah-olah ini adalah perkara biasa.
Saya berasa cemburu. Ramai kanak-kanak di Amerika terpaksa membawa bekal dari rumah kerana kos makanan di sekolah terlalu mahal. Emma menghabiskan makanannya dan berkata, "Mak, Emma nak sekolah kat sinilah," saya ketawa. "Oh, ya? Kenapa?" "Sebab makanan sedap dan kawan-kawan pun baik." Selepas makan tengah hari, kami ke taman permainan. Kanak-kanak sedang berlari-lari. Ada yang bermain bola sepak, melompat tali, dan bermain kejar-kejar. Emma memandang mereka dengan pandangan cemburu. Hati saya terasa pedih. Emma juga pasti mahu berlari seperti itu, tetapi kerana masalah jantungnya, dia tidak boleh. Tiba-tiba, Emma terhuyung-hayang, mukanya pucat dan dia mula berpeluh. "Emma, kenapa ni, sayang?" Emma berkata dengan suara lemah. "Mak, Emma pening sikit." Saya memapahnya ke bangku. Saya periksa nadinya, ia berdegup tidak teratur. Simptom ini pernah berlaku beberapa kali di Amerika, apabila jantungnya bekerja terlalu keras. Cikgu Sarah bergegas datang. "Kenapa? Dia tak sihat ke?" Saya menjelaskan, "Anak saya ada masalah jantung. Mungkin dia perlu berehat sekejap." "Nak ke bilik rawatan? Ada jururawat sekolah di sana." Saya mengangguk dan memapah Emma ke bilik rawatan. Bilik rawatan itu juga bersih dan lengkap peralatannya. Jururawat sekolah menyuruh Emma baring dan memeriksa keadaannya. Tekanan darah, tahap oksigen, dan suhu badannya diambil. Nadinya berdegup sedikit laju dari biasa, tetapi belum pada tahap berbahaya. "Rehat sekejap sepatutnya okey." Saya menarik nafas lega, tetapi hati saya masih tidak tenang. Nampaknya Emma semakin kerap mengalami simptom ini berbanding ketika di Amerika. Semasa Emma berehat di bilik rawatan, saya melihat keluar tingkap. Kanak-kanak Malaysia sedang riang bermain di taman permainan. Mereka sihat, boleh berlari sepuas hati, tetapi Emma terpaksa hanya memandang. Pada ketika itu, kata-kata Dato' Dr. Ismail yang saya temui di dalam pesawat terlintas kembali di fikiran saya. Di Malaysia, pembedahan boleh dibuat dalam 2 minggu hingga sebulan. Jika ia benar, jika pembedahan boleh dilakukan di Malaysia, saya menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Kami hanya pelancong, tiada visa perubatan, tiada insurans, dan diagnosis sudah dibuat di Amerika. Jika perlu mula semula proses diagnosis di sini, ia akan membazirkan masa dan wang. Tetapi jauh di sudut hati, harapan mula bercambah. Saya memandang Emma. Bolehkah anak ini bertahan selama 2 tahun? Simptomnya semakin kerap. Jika sesuatu yang tidak dijangka berlaku kepada Emma semasa menunggu 2 tahun di Amerika, memikirkannya sahaja sudah membuatkan saya sesak nafas. Tidak, saya tidak akan biarkan itu berlaku. Emma membuka matanya. "Mak, Emma dah okey. Boleh keluar tak?" Saya mengusap dahinya dan berkata, "Rehat lagi sikit, ya sayang. Jangan terburu-buru." Emma memejamkan matanya semula. Saya menggenggam tangannya yang kecil dan hangat. Saya mesti melindungi anak ini, walau apa cara sekalipun. Sebuah poster di dinding bilik rawatan menarik perhatian saya. Ia tertulis dalam bahasa Melayu dan Inggeris, "Kesihatan adalah kekayaan yang paling berharga." Health is the greatest wealth. Kesihatan adalah kekayaan yang paling berharga. Kata-kata yang sangat tepat. Selama ini, saya menganggapnya sebagai perkara biasa. Saya fikir Emma sihat, tetapi tidak. Jantung Emma seperti bom jangka yang tidak tahu bila akan berhenti berdegup. Saya membuat keputusan. Sekurang-kurangnya, saya akan cuba dapatkan konsultasi. Pergi ke hospital di Malaysia dan bertanya. Mungkin, jika pembedahan boleh dibuat dalam 2 minggu, jika kosnya tidak semahal yang dikatakannya. Petang itu, sebaik tiba di hotel, saya mengeluarkan kad perniagaan itu dari dompet Dato' Dr. Ismail bin Rahman. Institut Jantung Negara, Jabatan Pembedahan Kardiologi Pediatrik. Tangan saya menggeletar. Patutkah saya telefon? Jika saya pergi untuk konsultasi serius dan akhirnya tidak menjadi, saya pasti akan lebih kecewa. Tetapi demi Emma, sekurang-kurangnya saya perlu mencuba sekali. Saya mencapai telefon. Ketika saya menghubungi Dato' Dr. Ismail, waktu menunjukkan sekitar jam 7 malam. Saya menekan nombor dengan tangan yang gemetar. Deringan berbunyi 3 kali, kemudian suara yang saya kenali kedengaran. "Hello," saya bercakap dengan berhati-hati. "Dato' Dr. Ismail, saya Sofia, yang Dato' jumpa dalam kapal terbang."
pramugari Amerika. Oh, ya, saya ingat. Puan yang risau tentang jantung anak perempuan Puan kan? Ya, Dato. Sebenarnya, hari ini anak saya mengalami simptom itu sekali lagi di sekolah. Suara Dato Dr. Ismail bertukar serius. Oh, begitu? Bagaimana keadaannya? Saya menceritakan kejadian hari itu, tentang pening, muka pucat, dan nadi yang tidak teratur. Dato Dr. Ismail mendengar dengan senyap, kemudian berkata, keadaannya mungkin semakin merosot. Puan berminat tak untuk datang ke hospital kami untuk pemeriksaan? Saya teragak-agak, saya memang mahu, Dato. Tapi kami hanya pelancong, tiada visa perubatan, tiada insurans. Tentang visa, tiada masalah. Sektor pelancongan perubatan Malaysia sangat maju. Puan boleh dapatkan rawatan dengan visa pelancong. Mengenai insurans, walaupun tidak boleh digunakan, kos rawatan di Malaysia secara amnya tidak mahal. Jauh lebih murah berbanding di Amerika atau Eropah. Betul ke, Dato? Ya, beginilah. Apa kata Puan datang ke hospital esok? Saya akan aturkan temu janji, saya membuat keputusan. Baiklah, Dato, saya akan datang. Keesokan paginya, saya menerangkan situasi kepada penyelaras program pertukaran dan meminta cuti sehari. Saya membawa Emma menaiki teksi ke Institut Jantung Negara. Setibanya di sana, kesan pertama saya adalah kebersihannya. Lobinya luas dan terang, dengan hiasan mesra kanak-kanak di merata tempat. Suasananya tidak menakutkan langsung. Hospital di Amerika selalunya memberikan rasa yang formal dan dingin, tetapi di sini berbeza, terasa mesra dan selesa. Dato Dr. Ismail menunggu kami di lobi. Jauh perjalanan, pasti penat. Mari kita mulakan pemeriksaan. Proses pemeriksaan berjalan lebih pantas dari yang saya jangkakan. Elektrokardiogram, ekokardiogram, dan ujian darah. Di Amerika, untuk mendapatkan temu janji bagi semua ujian ini, saya perlu menunggu berminggu-minggu, tetapi di sini, semuanya boleh dilakukan dalam 1 hari. Semasa pemeriksaan, Emma kelihatan sangat tenang. Di Hospital Amerika, dia sentiasa tegang, mungkin kerana suasana yang dingin dan formal. Tetapi di Hospital Malaysia ini, jururawat-jururawat sentiasa bersembang dengannya dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Tak sakit ya, Dick? Sekejap jeni, Emma tersenyum dan menjawab, saya tak takut. Sementara menunggu keputusan ujian, yang mengambil masa kira-kira 2 jam, saya dan Emma makan tengah hari di kafe hospital. Di sini pun, saya terkejut lagi. Makanan hospital sangat sedap. Saya memesan nasi ayam, rasanya sedap dan harganya hanya RM10. Di Amerika, RM10 tidak cukup untuk membeli sebotol air mineral. Pada sebelah petang, kami masuk ke bilik konsultasi Dato Dr. Ismail. Beliau menerangkan keputusan ujian dari skrin monitor. Keputusan sudah keluar. Diagnosis dari Amerika tepat, ia adalah tetralogy of Fallot dalam bentuk kompleks. Tetapi nampaknya, keadaannya lebih teruk berbanding dalam rekod dari Amerika. Jantung saya luruh. Lebih teruk, Dato. Ya, nampaknya keadaannya merosot dalam 6 bulan terakhir ini. Dalam situasi begini, saya rasa kita perlu segerakan pembedahan secepat mungkin. Saya bertanya dengan suara terketar-ketar, secepat mana, Dato? Dato Doktor. Ismail menjawab, saya perlu semak jadual hospital dahulu. Tetapi saya jangkakan kita boleh jadualkan pembedahan dalam masa 3 hingga 5 hari lagi. 3 hari? Ya. Keadaan Emma sekarang dianggap kes para kecemasan, jadi kita boleh berikan keutamaan tinggi. Saya tidak percaya. Di Amerika perlu menunggu 2 tahun, tetapi di Malaysia boleh dibedah dalam 3 hari. Bagaimana mungkin? Saya bertanya. Bagaimana dengan kadar kejayaannya? Dato Dokter. Ismail menjawab. Mengikut standard hospital kami, kadar kejayaan untuk pembedahan jenis ini adalah lebih daripada 98%. Sudah tentu, ia bergantung pada keadaan fizikal setiap pesakit, tetapi kesihatan keseluruhan Emma agak baik. Saya jangkakan hasilnya akan sangat baik. 98%? Ya, pembedahan jantung pediatrik di Malaysia berada di barisan hadapan dunia. Dalam statistik terkini WHO, kadar kejayaan dan kadar kelangsungan hidup untuk pembedahan jantung di Malaysia berada pada tahap yang sangat tinggi. Saya masih separuh percaya, ia kelihatan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Jadi saya bertanya terus terang, Dato', maaf saya bertanya secara terus. Kenapa senarai menunggu di Malaysia lebih pendek berbanding Amerika? Adakah dokter lebih ramai atau pesakit lebih sedikit? Dato' Dr. Ismail berfikir sejenak, kemudian menjawab, ada beberapa faktor. Pertama, Malaysia mempunyai nisbah doktor kepada populasi yang agak tinggi, terutamanya dalam bidang subkepakaran seperti kardiologi pediatrik. Hospital-hospital university banyak melabur dalam bidang ini, jadi kami mempunyai tenaga kerja yang mencukupi. Kedua, sistem kesihatan Malaysia sangat mementingkan kecekapan. Proses dari temu janji, diagnosis, hinggalah pembedahan direka untuk berjalan dengan pantas. Ketiga, struktur kos yang berbeza. Kos rawatan di Malaysia tidak terlalu tinggi, membolehkan pesakit mudah mengakses perkhidmatan dan hospital boleh menampung lebih ramai pesakit. Jika senarai menunggu terlalu panjang, pesakit akan beralih ke hospital lain, jadi semua hospital sentiasa berusaha untuk memendekkan tempoh menunggu. Saya mula faham. Ia adalah perbezaan sistem. Bukannya Amerika tidak bagus, tetapi Malaysia yang luar biasa efisien. Kemudian saya bertanya soalan yang paling penting. Berapa anggaran kosnya? Dato' Dr. Ismail menjawab, jumlah sebenar perlu disemak dengan bahagian pentadbiran. Tetapi secara kasarnya, untuk pesakit antarabangsa, ia sekitar 300,000 hingga 400,000 ringgit. Ini termasuk kos pembedahan, bilik, dan semua ujian. 300,000 ringgit Malaysia? Ya, saya membuat kira-kira. Di Amerika, anggaran kosnya 250,000 dolar, atau sekitar 1,1 juta ringgit. Di Boston, mereka kata 250,000 hingga 400,000 dolar. Dato' Dr. Ismail mengangguk. Amerika adalah negara dengan kos perubatan termahal di dunia. Pembedahan yang sama, jika dilakukan di Amerika, boleh jadi 5 hingga 10 kali lebih mahal daripada di Malaysia. Saya keliru. Kenapa tiada siapa yang tahu tentang ini? Kenapa selama 15 tahun saya mengembara ke lebih 50 negara, saya tidak pernah mendengar tentang kehebatan perubatan Malaysia? Dato' Dr. Ismail tersenyum. Ia mula dikenali ramai. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, pelancongan perubatan Malaysia berkembang pesat. Ramai pesakit dari Timur Tengah, Eropah, dan China datang untuk mendapatkan rawatan, terutamanya dalam bidang rawatan kanser, pembedahan jantung, dan pembedahan kosmetik. Saya perlu membuat keputusan. Bawa Emma pulang untuk menunggu 2 tahun di Amerika atau jalani pembedahan di sini? Jawapannya sudah jelas. Dato', saya mahu anak saya dibedah di sini. Tolong bedah Emma. Dato' Dr. Ismail mengangguk. Baiklah. Esok kita akan lakukan pemeriksaan pra-pembedahan yang teliti dan kita akan jadwalkan pembedahan lusa. Pada ketika itu, air mata saya mengalir. Penantian selama 6 bulan yang penuh seksa telah berakhir. Di Malaysia, di tempat yang tidak pernah saya sangka. Emma memegang tangan saya. Mak, kenapa menangis? Saya tersenyum dalam tangisan. Mak gembira, sayang. Emma akan sihat semula. Mata Emma bersinar. Betul ke, Mak? Nanti Emma boleh berlari? Boleh, sayang. Boleh berlari sepuas hati? Emma tersenyum lebar. Saat melihat senyuman itu, saya yakin bahawa kedatangan kami ke Malaysia adalah takdir. 2 hari sebelum pembedahan, kami berpindah dari hotel ke sebuah rumah tamu berhampiran hospital, hanya 10 minit berjalan kaki. Ia adalah penginapan untuk keluarga pesakit antarabangsa, harganya berpatutan dan kemudahannya bersih. Kosnya sekitar RM150 semalam. Di rumah tamu itu ada ramai orang dari pelbagai negara. Selain saya, ada pasangan suami istri dari Rusia, seorang nenek dan cucunya dari China, dan sebuah keluarga dari Kazakhstan. Semuanya datang ke Malaysia untuk mendapatkan rawatan perubatan. Saya bersembang dengan pasangan dari Rusia itu. Suaminya bernama Alexei, istrinya Natalia. Anak lelaki mereka sedang berjuang melawan leukemia, dan rawatan di Rusia sukar didapati. Alexei bercerita, di Rusia, kami perlu menunggu 6 bulan. Tetapi keadaan anak kami sangat tenat. Kami mencari maklumat tentang hospital di Malaysia melalui internet dan mendapati rawatan boleh dimulakan dalam masa 2 minggu. Kami terus membuat keputusan untuk datang. Bagaimana hasilnya? Saya bertanya. Alexei tersenyum lebar. Sangat baik.
Anak kami semakin pulih. Dokter di sini sangat hebat dan prihatin. Natalia menambah, kosnya juga lebih murah dari yang kami jangkakan di Rusia. Dan yang paling penting, dokter di sini sangat baik. Mereka terangkan keadaan anak kami setiap hari dan menjawab semua soalan kami dengan sabar. Kata-kata mereka memberikan saya keyakinan. Malam sebelum pembedahan, saya tidak dapat tidur. Emma tidur lena di sebelah saya. Saya memandang wajahnya dan berdoa agar pembedahan berjalan lancar. Semoga Emma selamat. Saya menelepon ibu saya di Amerika. Dia sangat risau. Betul ke nak bedah di Malaysia? Hospital di Amerika bukan lebih selamat ke? Saya menjelaskan, Mak, di Amerika kena tunggu 2 tahun. Emma, mungkin tak dapat bertahan. Tapi di Malaysia, boleh bedah dalam 3 hari dan kadar kejayaan 98%. Ibu saya mengeluh. Kalau itu keputusan kamu, Mak percaya. Jaga Emma baik-baik. Air mata saya mengalir. Ya, Mak. Saya akan bawa Emma pulang dengan sihat. Pagi hari pembedahan, kami tiba di hospital. Datuk Dr. Ismail menerangkan prosedur terakhir. Pembedahan dijangka mengambil masa 4,5 jam. Kami akan membuka jantung untuk membetulkan bahagian yang tidak normal dan melancarkan aliran darah. Selepas sedar dari bius, dia perlu dipantau di ICU selama 1,2 hari. Apabila stabil, kami akan pindahkannya ke wad biasa. Saya bertanya dengan suara terketar-ketar, ada apa-apa risiko? Datuk Dr. Ismail menjawab, setiap pembedahan ada risikonya. Tetapi pasukan kami sangat berpengalaman, telah melakukan pembedahan seperti ini beratus-ratus kali dengan jayanya. Kami akan lakukan yang terbaik. Emma ditukar ke pakaian bedah. Tubuh kecilnya dalam pakaian hospital kelihatan begitu rapuh. Saya memeluknya erat. Emma, sayang tidur sekejap saja ya. Bila bangun nanti, semuanya dah selesai. Jangan takut. Emma mengangguk. Emma tak takut, Mak. Kata-kata itu menusuk ke dalam hati saya. Seorang kanak-kanak 8 tahun akan menjalani pembedahan jantung, tetapi berkata dia tidak takut, sedangkan saya takut setengah mati. Emma ditolak masuk ke dalam dewan bedah. Sebaik sahaja, pintu dewan bedah tertutup, kaki saya terasa lemah. Saya rebah di kerusi di koridor. Penantian bermula. 1 jam, 2 jam, 3 jam, masa berlalu begitu perlahan. Saya hanya duduk di situ, tidak tahu hendak buat apa. Mahu minum kopi, tangan saya menggeletar. Selepas 4 jam, seorang jururawat keluar. Puan Sofia, waris pesakit. Saya terus berdiri. Ya, saya. Pembedahan berjalan lancar ya, Puan. Tunggu sekejap lagi. Saya mengangguk. Terima kasih. Dan selepas 5 jam, Datuk Dr. Ismail keluar dari Dewan Bedah. Beliau menanggalkan pelitup muka dan berjalan ke arah saya. Pembedahan berjaya. Hanya dengan sebaris ayat itu, saya rebah ke lantai. Kaki saya tidak mampu lagi berdiri. Air mata mengalir deras. Saya tidak dapat mengawal diri. Dato' Dr. Ismail berkata dengan tenang, kami telah berjaya membetulkan bahagian jantung yang tidak normal. Aliran darah kini lancar dan tanda-tanda vitalnya stabil. Dia perlu dipantau di ICU untuk 1,2 hari. Jika tiada komplikasi, kita boleh pindahkannya ke wad biasa. Saya tidak mampu berkata apa-apa, hanya menangis. Mimpi ngeri selama 6 bulan telah berakhir. Emma selamat. Saya melihat Emma di ICU. Tubuh kecilnya berselirat dengan wayar, tetapi dia bernafas. Jantungnya berdegup dengan normal. Saya memandangnya melalui kaca dan menangis lagi. Terima kasih. Terima kasih, Dato' Dr. Ismail. Terima kasih, hospital ini. Selama 15 tahun mengembara ke lebih 50 negara, saya pernah percaya Amerika adalah yang terbaik. Tetapi pada hari itu, di koridor sebuah hospital di Kuala Lumpur, saya sedar kepercayaan saya itu salah. Masih banyak perkara di dunia ini yang saya tidak tahu. Emma pulih lebih cepat dari jangkaan. Dia hanya berada di ICU semalaman. Keesokan harinya, dia dipindahkan ke wad biasa. Pasukan perubatan terkejut melihat tanda-tanda vitalnya stabil dengan begitu cepat. Kali pertama saya melihat Emma di wad, saya menangis lagi. Kerana Emma membuka mata, memandang saya, dan tersenyum. Mak, Emma lapar. Kata-kata itu membuatkan saya ketawa. Lapar? Baru sehari selepas pembedahan sudah kata lapar? Emma memang seorang anak yang kuat.
Makanan hospital dihidangkan, bubur nasi dengan beberapa lauk sampingan. Emma menghabiskannya. Dia kata sedap. Saya yang makan di sebelahnya juga rasa ia sedap. Tidak sangka makanan hospital boleh jadi seenak ini. Seorang jururawat datang memeriksa keadaan Emma. Selepas bercakap dalam bahasa Melayu, dia menterjemahkannya untuk saya. Keadaan adik Emma sangat baik. Kalau macam ni, dalam seminggu lagi dah boleh pulang. Seminggu? Ya. Dia pulih dengan sangat cepat. Saya mengucapkan terima kasih. Jururawat itu tersenyum dan menjawab, "Kami yang patut berterima kasih kerana puan datang dari jauh." Kata-katanya sangat menyentuh hati. Orang Malaysia memang baik, doktor, jururawat, dan semua kaki tangan hospital melayan Emma seperti keluarga sendiri. Sepanjang berada di hospital, kami makan makanan hospital setiap hari dengan menu yang bertukar-tukar. Walaupun rasa makanan Malaysia berbeza dengan makanan Amerika, kami berdua cepat menyesuaikan diri. Terutamanya Emma yang mula suka makan sate. "Mak, nanti bila kita balik Amerika, kita bungkus sate ya?" Saya ketawa. "Boleh, sayang, nanti mak beli." Pada hari ketiga, Emma sudah boleh duduk di atas katil. Dia memandang keluar tingkap dan berkata, "Ma, Emma nak keluar. Belum boleh lagi, sayang. Kena rehat lagi." Emma memuncungkan mulut. "Bosanlah. Nak jumpa kawan-kawan." Rakan-rakan dari program pertukaran masih berada di Malaysia. Saya menghubungi guru penyelaras dan menerangkan keadaan. Mereka berkata akan membawa pelajar-pelajar melawat keesokan harinya. Rakan-rakan dari New York dan rakan-rakan baru dari Malaysia datang melawat, membawa jambangan bunga dan coklat. Emma sangat gembira. Kanak-kanak Malaysia berkata sesuatu dalam bahasa Melayu, kemudian ada yang menterjemahkannya. "Cepat sembuh ya, nanti kita boleh main sama-sama." Emma tersenyum lebar. "Okey, saya akan cepat sembuh." Melihat pemandangan itu, air mata saya mengalir lagi. Entah sudah berapa lama saya tidak melihat Emma tersenyum begitu. Di Amerika, dia selalu muram di bangku seorang diri semasa waktu PJK. Tetapi sekarang, dia tersenyum ceria. Pada hari kelima, Dato' Dr. Ismail datang memeriksa. Beliau melihat keputusan ujian dan mengangguk. Pemulihan yang sangat baik. "Kalau begini, lusa sudah boleh pulang. Betul ke, Dato'?" "Ya. Tetapi selepas keluar hospital, puan patut tinggal di Malaysia untuk seminggu lagi untuk biarkan badannya pulih sepenuhnya. Selepas itu, barulah boleh menaiki kapal terbang. Apabila pulang ke negara puan, boleh buat pemeriksaan susulan di hospital di sana." Saya mengangguk. "Terima kasih, Dato'. Terima kasih banyak-banyak." Dato' Dr. Ismail tersenyum. "Sama-sama. Melihat Emma sihat begini adalah kebahagiaan kami juga." Pada hari keluar hospital, saya pergi membayar bil di bahagian pentadbiran. Kos pembedahan, bilik, ujian, dan ubat-ubatan, semuanya berjumlah RM320,000. Saya menerima resit dan merenungnya lama. Di Amerika, anggaran kosnya RM1.1 juta. Tetapi di Malaysia, hanya RM320, kurang daripada 1/3 harga di Amerika, tetapi ia telah menyelamatkan nyawa anak perempuan saya. Saya berdiri di situ dan menangis. Berdiri menangis sambil memegang resit di tangan di tengah-tengah lobi. Walaupun orang memandang, saya tidak peduli. Saya berasa sangat bersyukur dan gembira sehingga tidak dapat menahan air mata. Emma memegang tangan saya. "Mak, kenapa menangis lagi?" Saya tersenyum dalam tangisan dan menjawab, "Mak gembira. Sayang, selepas keluar hospital, kami tinggal di rumah tamu itu selama seminggu lagi." Keadaan Emma semakin baik setiap hari. Dia mula makan dengan lebih berselera dan wajahnya kembali ceria. Kulitnya yang dahulunya pucat kini kembali kemerah-merahan. Kemudian, satu keajaiban berlaku. Emma mula berlari. Dia berlari di taman kecil di hadapan rumah tamu tanpa tercungap-cungap atau pening. Mula-mula dia berjalan perlahan, kemudian semakin laju, dan akhirnya berlari. "Mak, Emma boleh lari." Emma tersenyum ceria. Saya memandang pemandangan itu dan air mata saya mengalir lagi. Entah bila kali terakhir Emma berlari. Mungkin lebih setahun yang lalu. Saya duduk di bangku, melihat Emma yang sedang berlari. Adakah ini mimpi? Perjalanan ke Malaysia ini telah memberikan anak perempuan saya kehidupan yang baru. Sesuatu yang 2 minggu lalu
Tidak pernah saya bayangkan. Malaysia. Negara ini sungguh menakjubkan. Malam sebelum pulang ke Amerika, saya perlu membuat satu keputusan. Pulang ke Amerika seperti biasa atau? Emma bertanya, "Mak, esok kita balik Amerika, ya?" Saya teragak-agak seketika, kemudian menjawab, "Emma, Mak nak tanya sesuatu." "Apa dia, Mak?" Saya berkata dengan berhati-hati. "Emma suka Malaysia tak?" Mata Emma bersinar. "Suka." Emma suka Malaysia. Makanan sedap, orang baik, sekolah pun seronok. Kalau dibandingkan dengan Amerika, Emma berfikir sejenak. Emma suka Amerika juga, tapi Emma suka Malaysia juga. Suka dua-dua. Saya tersenyum. "Kalau kita pindah ke sini?" Mata Emma terbeliak. "Betul ke, Mak? Kita nak pindah ke Malaysia?" "Belum pasti lagi, sayang." Mak cuma terfikir. Emma berkata dengan teruja, "Emma suka. Emma nak sekolah kat Malaysia, makan tengah hari sedap sangat." Saya ketawa. "Ya, makan tengah hari memang sedap." Sebenarnya, saya sudah memikirkan perkara ini selama beberapa hari. Jika pulang ke Amerika, apa yang akan saya lakukan? Terus bekerja sebagai pramugari, membesarkan Emma seperti biasa. Itu yang telah saya lakukan selama ini. Tetapi pengalaman di Malaysia telah mengubah pemikiran saya. Sistem penjagaan kesihatan, makan tengah hari di sekolah, kebaikan orangnya, semuanya berbeza dari apa yang saya anggap normal di Amerika. Di sini lebih efisien, lebih murah, dan lebih berperi kemanusiaan. Saya mencari maklumat di internet. Bagaimana warga asing bekerja di Malaysia? Jenis-jenis visa, syarat pekerjaan. Walaupun rumit, ia tidak mustahil. Kemudian, satu idea muncul, penerbangan. Saya seorang pramugari berpengalaman selama 15 tahun, pernah menguruskan pasukan pelbagai bangsa dan boleh bertutur dalam 4 bahasa. Inggris, Jerman, Perancis, dan Itali. Jika Malaysia Airlines mengambil pramugari antarabangsa, saya boleh mencuba. Setelah mencari, saya dapati Malaysia Airlines memang ada mengambil pramugari antarabangsa. Saya pun membuat keputusan untuk menyediakan resume. Dalam penerbangan pulang ke Amerika, saya merancang. Pertama, pulang untuk pemeriksaan susulan Emma. Apabila dia benar-benar sihat, barulah saya akan bersedia untuk berpindah kerja ke Malaysia. Mungkin akan mengambil masa 6 bulan, tetapi ia berbaloi. Setibanya di Amerika, ibu saya menunggu di lapangan terbang. Melihat Emma, dia terus menangis. "Mak, tak pernah tengok Emma sihat macam ni." Saya juga menangis. "Ya, Mak, keajaiban berlaku di Malaysia." Kami membuat pemeriksaan susulan di Hospital Presbyterian New York. Profesor Miller melihat keputusan ujian dan terkejut. "Kamu jalani pembedahan di Malaysia?" "Ya, di Institut Jantung Negara." Profesor Miller mengangguk. "Pembedahan yang sangat baik. Sempurna. Hasilnya sangat bagus." Saya bertanya, "Profesor, boleh saya tanya, standar perubatan Malaysia di tahap mana sebenarnya?" Profesor Miller berfikir sejenak dan menjawab, "Di barisan hadapan dunia, terutamanya dalam pembedahan jantung, rawatan kanser, dan pemindahan organ. Ia standing, malah mungkin lebih baik daripada Amerika atau Eropah dalam beberapa aspek." Perkembangan pesat perubatan Malaysia sudah diketahui dalam kalangan profesional perubatan. Kalau begitu, kenapa saya tak pernah tahu? Kenapa profesor suruh saya tunggu 2 tahun tapi tak pernah beritahu ada pilihan di Malaysia? Profesor Miller kelihatan sedikit kesal. "Kami tidak boleh mencadangkan hospital di negara lain. Ada isu undang-undang dan liability, melainkan pesakit itu sendiri yang mencari maklumat." Saya faham. Ia adalah kekangan sistem. Tetapi kerana kekangan itu, Emma hampir terpaksa menunggu 2 tahun. Jika hari itu saya tidak bertemu Dato' Dr. Ismail secara kebetulan, saya membuat keputusan. Jom ke Malaysia, bina persekitaran yang lebih baik untuk Emma. Selama 6 bulan berikutnya, saya membuat persiapan. Saya hantar resume ke Malaysia Airlines dan mendapat temuduga melalui panggilan video. Dengan pengalaman saya berjaya ke peringkat akhir yang memerlukan temuduga bersemuka di Kuala Lumpur. Saya terbang ke Malaysia sekali lagi, kali ini untuk temuduga kerja. Temuduga di Ibu Pejabat Malaysia Airlines berjalan lancar. Penemuduga berminat dengan pengalaman dan kemahiran bahasa saya. Saya masih ingat soalan terakhir,
kenapa Puan mahu berhenti dari American Airlines dan bekerja dengan Malaysia Airlines? Saya menjawab dengan jujur. Anak perempuan saya diberi kehidupan baru di Malaysia. Doktor Malaysia telah menyelamatkan nyawanya. Saya mahu tinggal di negara ini, di tempat di mana anak saya boleh membesar dengan sihat. Riak wajah penemu duga menjadi lembut. Seminggu kemudian, saya dimaklumkan saya berjaya. Saya pulang ke Amerika untuk menguruskan hal rumah. Saya memberitahu ibu saya, Mak, saya akan pindah ke Malaysia. Ibu saya terkejut. Pindah terus? Betul ke? Saya dah dapat kerja dengan Malaysia Airlines. Emma akan masuk sekolah antarabangsa di sana. Ibu saya terdiam lama, kemudian berkata, "Kalau kamu gembira, Mak sokong." Emma pun nampak gembira. Emma yang berada di belakang menjerit, "Nenek, Emma nak tinggal di Malaysia. Makan tengah hari kat sana sedap sangat." Ibu saya ketawa. "Sedap sangat ke?" "Ya, paling sedap." Ibu saya mengangguk. "Kalau macam tu, pergilah. Nanti selalu buat panggilan video ya." Hari kami tiba di Kelia, langit cerah. Musim di Malaysia sentiasa indah. Saya dan Emma berpindah ke sebuah pangsapuri kecil di Mont Kiara dengan bantuan penginapan daripada Malaysia Airlines. Emma mendaftar di sekolah antarabangsa yang sama kami lawati dahulu. Pada hari pertama sekolah, Emma berkata dengan suara gemetar, "Mak, kawan-kawan ingat Emma lagi tak?" "Mesti ingat, sayang. Masa Emma sakit di hospital, mereka datang melawat, kan?" Saya menghantar Emma ke depan sekolah. Seorang kanak-kanak Malaysia berlari ke arahnya. Apabila melihat Emma, dia tersenyum lebar dan melambai. "Hi, Emma." Emma tersenyum dan membalas, "Hi." Melihat pemandangan itu, air mata saya mengalir. Emma menyapa rakannya dan berjalan masuk ke pintu sekolah bersama-sama. Pemandangan yang biasa, tetapi bagi saya, ia adalah satu keajaiban. Apabila Emma pulang dari sekolah, dia bercerita dengan teruja, "Mak, hari ini Emma dapat berlari masa PJK, dapat main bola." "Betul ke, sayang?" "Ya, lepas tu dapat makan tengah hari. Hari ini ada tom yam." "Sedap sangat." Saya tersenyum. "Sedap ya? Baguslah." Saya sendiri mula bekerja di Malaysia Airlines. Pada mulanya, agak sukar untuk menyesuaikan diri kerana saya hampir tidak boleh berbahasa Melayu. Tetapi rakan-rakan sekerja sangat membantu. Saya mula belajar bahasa Melayu perlahan-lahan. Beberapa bulan berlalu, saya dan Emma mula selesa dengan kehidupan di Malaysia. Emma belajar bahasa Melayu dengan cepat. Kanak-kanak memang cepat belajar bahasa. Saya mengembara ke banyak negara semasa bekerja. Dahulu saya memakai uniform American Airlines. Sekarang saya memakai uniform kebaya Malaysia Airlines yang ikonik. Rakan-rakan sekerja kata ia sangat sesuai dengan saya. Kadangkala, saya terbang ke Amerika. Setiap kali mendarat di JFK, kenangan lama kembali. Saya lahir dan dibesarkan di sana, tetapi kini saya pulang sebagai tetamu. Setiap kali bertemu ibu, dia akan bertanya, "Bagaimana kehidupan di Malaysia?" Saya akan menjawab, "Baik, Mak, sangat baik." "Emma macam mana?" "Emma sangat gembira. Dia suka sekolah, ramai kawan." Ibu saya tersenyum, "Baguslah. Kalau kamu gembira, Mak pun gembira." Setahun berlalu. Tiba masanya untuk pemeriksaan tahunan Emma di Institut Jantung Negara. Datuk Dr. Ismail melihat keputusan ujian dan berkata, "Sempurna, fungsi jantungnya sudah normal. Sekarang dia boleh hidup seperti kanak-kanak lain." Saya menangis lagi. "Terima kasih, Dato'." Dato' Dr. Ismail tersenyum. "Saya yang patut berterima kasih. Melihat Emma membesar dengan sihat begini adalah kebanggaan saya." Semasa berjalan keluar dari hospital, Emma berkata, "Mak, sekarang Emma dah betul-betul sihat ke?" "Ya, sayang, dah sembuh sepenuhnya." "Kalau macam tu, Emma boleh lari maraton tak?" Saya ketawa. "Boleh buat apa saja, sayang." Emma tersenyum lebar. "Bagusnya. Nanti besar, Emma nak jadi doktor macam Dato' Dr. Ismail." Kata-kata itu membuatkan saya terharu. Kanak-kanak yang setahun lalu terpaksa menunggu pembedahan selama 2 tahun, kini bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Malaysia memberikan kehidupan baru kepada saya dan Emma. Negara yang tidak pernah saya kenali, yang saya temui kerana secara kebetulan bertemu seorang doktor di dalam pesawat, kini telah menjadi rumah saya. Saya bahagia dengan masa ini,
hidup di bawah langit Kuala Lumpur, memakai uniform Malaysia Airlines, dan bersama anak perempuan saya yang sihat. Apa lagi yang boleh saya harapkan? Kadang-kadang saya berfikir, jika hari itu di dalam pesawat saya tidak bertemu Datuk Dr. Ismail, jika Emma tidak berkata dia mahu melawat Malaysia, saya percaya ia adalah takdir. Pertemuan saya dan Emma dengan Malaysia adalah takdir. Dan satu lagi, saya tidak lagi fikir Amerika adalah yang terhebat. Saya belajar bahawa di dunia ini, ada banyak lagi negara hebat yang tidak pernah saya kenali, seperti Malaysia. Emma pulang dari sekolah dan berkata, "Mak, hari ini makan tengah hari ada char kuih teo, sedap sangat." Saya tersenyum dan menjawab, "Oh, ya? Baguslah." Di luar tingkap, saya melihat senja di Kuala Lumpur. Cahaya kemerahan mewarnai langit, sangat indah. Saya berbisik perlahan, "Terima kasih, Malaysia." Inilah kisah Sofia, seorang pramugari Amerika, dan anak perempuannya, Emma. Kebenaran yang ditemui oleh pakar penerbangan yang telah mengembara ke lebih 50 negara selama 15 tahun di Malaysia. Senarai menunggu 2 tahun di Amerika, 3 hari di Malaysia. Kos kurang daripada 1/3 dan kadar kejayaan 98%. Sofia menanggalkan uniform American Airlines dan memilih untuk bersama Malaysia Airlines. Emma pula kini sedang berlari bersama rakan-rakannya di sebuah sekolah antarabangsa di Kuala Lumpur. Dia tersenyum setiap hari dan berkata makan tengah hari di sekolah sangat sedap. Kisah ini bukan sahaja untuk memberitahu betapa hebatnya sistem penjagaan kesihatan Malaysia, tetapi juga untuk menunjukkan bahawa masih banyak perkara di dunia ini yang kita tidak tahu. Apa yang kita percaya sebagai kebiasaan mungkin bukanlah satu-satunya kebenaran. Menurut statistik, Malaysia adalah salah satu destinasi utama pelancongan perubatan di dunia dari segi akses, kadar kejayaan, dan keberkesanan kos. Setiap tahun, ratusan ribu pesakit asing datang ke Malaysia untuk mendapatkan rawatan. Dan ramai lagi, seperti Sofia, yang menemui Malaysia secara tidak sengaja, dan ramai daripada mereka memilih untuk terus tinggal di sini. Jika Anda suka video ini, sila langgan dan tekan butang suka. Minat Anda adalah dorongan utama kami untuk terus menghasilkan karya yang lebih baik. Jumpa lagi dalam kisah seterusnya. Terima kasih.